4 peringkat teori pembangunan kognitif Piaget. Yang pertama, peringkat sensori motor 0 hingga 2 tahun. Pada peringkat sensori motor, bayi akan mula belajar memahami dunia sekeliling dengan melalui deria, iaitu melihat, mendengar, merasa, menghidu dan menyentuh, serta pergerakan badan. Mereka belum mempunyai keupayaan untuk berfikir secara logik atau menggunakan bahasa, jadi pembelajaran mereka melalui tindakan fizikal. Seterusnya, peringkat praoperasi 2 hingga 7 tahun. Dalam peringkat praoperasi, kanak-kanak menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili sesuatu objek atau pengalaman. Pemikiran mereka masih egosentrik, yaitu mereka sukar memahami pandangan orang lain dan menganggap semua orang berfikir seperti mereka. Pemikiran kanak-kanak pada tahap ini juga masih tidak logik dan terikat kepada rupa fizikal atau sesuatu objek. Contohnya, apabila air yang sama jumlahnya dituangkan ke dalam gelas yang tinggi dan sempit, mereka akan menganggap air dalam gelas itu lebih banyak. Ini juga menunjukkan mereka belum memahami konsep pengekalan. Walau bagaimanapun, pada peringkat ini, imajinasi dan kreativiti kanak-kanak berkembang dengan cepat, menjadikan mereka suka bermain secara simbolik dan mencipta cerita. Peringkat operasi konkret 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat operasi konkret, kanak-kanak mulai dapat berfikir secara logik, sistematik dan realistik, tetapi cuma terhadap situasi atau objek yang nyata yang boleh dilihat. Mereka cuma memahami konsep pengekalan, iaitu menyedari bahawa sesuatu kuantiti seperti jisim, isi padu atau bilangan tidak berubah walaupun bentuknya berubah. Contohnya, jika dua ketul tanah liat sama besar dan satu dibentuk menjadi panjang, mereka tahu jumlah tanah liat tetap sama. Kanak-kanak juga dapat memahami konsep susun dan pengelasan, iaitu kebolehan menyusun dan mengelaskan objek mengikut ciri tertentu seperti saiz, warna atau bentuk. Mereka juga mulai memahami konsep masa, ruang dan sebab akibat dengan lebih baik. Peringkat ini amat penting kerana ia menjadi asas kepada kemahiran akademik seperti matematik, sains dan penyelesaian masalah. Walaupun mereka sudah mampu berfikir secara logik, pemikiran mereka masih terhad kepada pengalaman konkret dan belum mencapai tahap abstrak. Peringkat operasi formal 12 tahun ke atas. Peringkat terakhir ini melibatkan remaja dan orang dewasa muda yang sudah mampu berfikir secara abstrak, hipotesis dan deduktif. Mereka bukan sahaja memahami situasi yang nyata, tetapi juga boleh membayangkan kemungkinan atau situasi yang belum berlaku. Contohnya, mereka boleh berfikir tentang konsep seperti keadilan, moral, kebebasan atau tanggungjawab yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Pada tahap ini, remaja sudah mampu membuat andaian, hipotesis dan menguji idea melalui pemikiran logik. Mereka boleh menganalisis masalah dari pelbagai sudut dan merancang penyelesaian secara sistematik. Contohnya, mereka boleh berfikir tentang akibat sesuatu tindakan sebelum melakukannya. Peringkat ini juga menandakan kemunculan kematangan intelektual di mana individu mampu membuat keputusan rasional, berfikir secara kritikal dan memahami nilai-nilai sosial serta etika dalam kehidupan. Teori sosiokultural Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa dan budaya.
Melalui konsep zon perkembangan prosikmal ZPD, Vygotsky menjelaskan bahwa kanak-kanak belajar paling berkesan apabila menerima bimbingan daripada individu yang lebih mahir melalui bahasa. Berperanan bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir dan berproses maklumat, di mana kanak-kanak beralih daripada bahasa luaran kepada inner speech. Selain itu, budaya turut membentuk cara mereka memahami dunia, mempengaruhi cara mereka belajar, berpikir, dan berinteraksi dalam kehidupan seharian. Baiklah, seterusnya permainan puzzle yang berkaitan dengan teori pembangunan kognitif Piaget, iaitu kanak-kanak mula menggunakan simbol walaupun mereka belum tahu berfikir secara logik. Seterusnya, dengan menggunakan permainan puzzle juga dapat membantu mereka mewakili objek secara mental dan menghubungkan suatu bentuk menjadi satu gambar yang lengkap lah. Seterusnya, permainan puzzle juga dapat meningkatkan perkembangan konsep ruang dan hubungan, kerana dari permainan tersebut kanak-kanak juga dapat belajar mengenai kedudukan dan saiz semasa menyusun puzzle tersebut. Sehubungan dengan itu juga, teori pembangunan kognitif Piaget percaya bahawa kanak-kanak mula belajar melalui penyokongan dan pengalaman secara aktif dengan persekitaran mereka. Mainan juga dapat membantu mereka membina sesuatu pengetahuan melalui proses bermain dan mencoba. Ianya juga mempunyai kaitan dengan mainan seperti peringkat Piaget dan umur. Contohnya, sensor motor 0 hingga 2 tahun, iaitu masih bayilah. Kemudian, pra-operasi itu 2 hingga 7 tahun kanak-kanak awal. Selain itu juga, operasi konkret iaitu 7 hingga 11 tahun seperti kanak-kanak sekolah, dan operasi formal 12 tahun ke atas iaitu remaja lah. Kesimpulannya, Piaget mainan ialah alat penting yang membantu kanak-kanak membangun konsep mental dan membina pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Seterusnya, permainan masak-masak berkaitan dengan teori social cultural Vygotsky kerana ia melibatkan pembelajaran melalui interaksi sosial dan pengaruh budaya sekeliling. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak meniru peranan orang dewasa seperti memasak atau menghidang makanan, sekaligus menunjukkan bagaimana pengalaman harian membentuk pemahaman mereka. Manakala pula buku bergambar berkaitan dengan teori social cultural Vygotsky kerana ia menyokong pembelajaran melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa, dua aspek utama dalam teori tersebut. Ketika membaca buku bergambar bersama guru, ibu bapa atau rakan, kanak-kanak berinteraksi, mendengar penjelasan, serta bertanya soalan yang membantu mereka memahami cerita dan makna di sebalik gambar.